Okay, so let's continue our lesson. Hello, hello. Okay, give me a second. All right, can you open this file? Go to File menu, choose Open. Okay, go to number 5 folder. And can you open this file named cassette? Double click to open the file. Okay. Okay, so now let's recap the topic, the color topics. Okay, how to apply color to the object. All right. Okay, so in Illustrator, you cannot change the color of the artboard. Okay, artboard ni you tak boleh tukar warna, dia memang warna putih. Okay, but if you want to create a color background, okay, you have to use a rectangle. Right? Okay, this is the, okay, let me move this. This is the fill color. Okay, the shortcut key of the fill color is X, and this is a stroke color. Okay, so okay, the fill color is the color at the center of the object. Okay, whereas stroke is the color for the outline. All right, if you click the double arrow here, it will swap the color. All right, if you want to change the color, you can double click the fill box and you can choose color from the color picker option box. Okay, so if you look at my illustration window, okay, so this is the name of the file. This is the current view, and this is the current color mode of your document. So by looking at the tab here, okay, by looking at the tab here, I know that this is my current document is in CMYK color mode. Let's say if you want to change your color mode to RGB, okay, you can do that by going to File menu, Document Color Mode, okay, and then choose RGB if you want to change the color mode of your current document. All right. Okay, let me open this file. Okay, you tak perlu open file, you just tengok je. Sekejap lah. Oh, lemak. Sekejap, give me a minute.
Okay, sekejap guys. Saya terdelete satu file ni. Okay, bagi saya 1 minute. Okay guys, tak apalah. Okay, let's continue. Okay. So in SCA, one of the SCA question, dia akan tanya tau, dia akan suruh kita select color, name, dot, okay. Contohlah sky blue. Okay, please apply sky blue color to the object. Okay, so you can get the swatches from the swatches panel. Okay, so you kena carilah which one is the sky blue color yang dia tulis tu. Okay, so dekat dalam swatches panel ni, okay, okay, this one is a default name. Okay, so okay, let's say you want to save the color. Okay, you can just drag into your swatches. Okay, if you don't really care about the name of your color, okay, you can just click and drag. But if you want to give your color a special name, all right, you can click the plus sign here, and then you can give it a name, royal blue, and then click OK. Okay, if you want to bring out more colors into your default swatches panel, you can go to swatch libraries menu. Okay, so dekat sini ada banyak categories yang you boleh pilih. Okay, and okay, alright. Let's say, okay, I want to create a background, so I use my rectangle. And then, okay, because I don't want my background move around while I'm doing other objects, so you need to lock it. Okay, the shortcut key for lock is Ctrl+2, or you can lock your current objects by going to Object menu, Lock, and then choose Selection. Okay, so okay, let's replicate the cassette here. Okay. Okay, sorry guys, okay guys, can you anyone have a link to the file, to the exercise file? Boleh tak tolong paste dekat chat? Okay, okay, saya ada. Okay, okay, thank you Amir. Alright. Okay, so now let's replicate this cassette. Okay, alright. So let's start with a basic shape. Okay. So, okay, let's create the cassette body.
So this is a brown with black stroke. Okay. And okay. So if you want to make the stroke thicker, okay, you can select the object and then increase the stroke weight from this control panel. Maybe around 5 point. I think it's too thick. Let me reduce a bit. Maybe around 3. Okay. All right. And then let's create this screw. This screw. All right. Okay. So before that, okay. Okay. I want to create a guideline. Okay. From the rulers. So that I can make sure that my object is in symmetry. Okay. So bring out Control R to bring out the rulers, and then if you want to create a vertical vertical guideline, you can bring it up by click and drag from the left ruler. Okay. And then let me center all the both rectangle and the vertical guide. So you can go to your control panel here and then choose align to artboard. Okay, sebab saya nak semua ni dia center. Align to artboard and then choose horizontal align center. Okay. Alright. Okay. So if you want to lock the guide so that it won't move around. Okay, so kadang bila kita nak highlight objek kan, bila kita gerakkan, dia gerak sekali the guideline. Okay, so kita nak macam tu. Okay, kita nak dia maintain dekat situ. Kita nak guideline tu dia maintain dekat tengah. Okay, so we need to lock the guide. Okay, so you can lock the guide by double click and then choose lock guide. Okay, now when I highlight it, nampak tak? Okay, sekarang ni I punya lock, I punya guide dah lock. Alright, then now I want to create a horizontal guide. So drag the guide from the top ruler. Okay, if you want to unlock the guide, right click. Guide. Sekarang I nak align to the center. Align to artboard, choose vertical align center. Okay, it's already aligned. Ni pun sama. Okay, so lock guide. Okay, now we want to draw a screw here. Okay, so you can draw a screw by using a ellipse. Okay, let me change to light brown color, and then I want to draw a straight line at the middle of the circle. Okay, so select the line segment tool. Hold down Shift key while drawing so that you get a perfect line, straight line. Okay. All right, then let me group this. Okay.
Alright. Okay, because okay, now I want to place, okay, I want to create another copy of the same screw. Okay, I nak letak dia dekat sini dengan dekat bawah. Okay. If you want to accurately place your object, okay, you can use your reflect tool. Okay, kita boleh guna reflect tool. Okay, when you use a reflect tool, you will get a transformation point at the center of your object. Okay, every time you use a transformation tool, okay, so what is a transformation tool? So rotate, reflect, scale, shear is a transformation tool. Every time you use a tool, this transformation tool, you will get a transformation point at the center of your object. Okay, this is you punya itulah transformation point. Okay, so it will transform across this point. So let's say I want to reflect here on the right side. Okay, I can select the object, select my reflect tool, and then I can hold down alternate key and then click here. Click at the guideline here. Okay. Okay, actually, okay. Let me draw a guideline dekat sini. Okay. Click here so that, okay, let me repeat. Hold down, select your object. Okay. Select, hold down alternate key and then click here. Kat sini click here. Okay, and then this will pop out. Okay, the reflect option box will pop out. Okay, every time you hold down alternate key while transforming, it will bring out the reflect option box. Okay, and you can choose whether you want to flip it horizontally or vertically. So in this case, I want to flip it vertically. Then click copy because you want to create another copy of the same object. Okay. Then, all right. Now we want to, okay, now I want both screw. Okay, I want to create another screws at the bottom of the cassette. So I can use my reflect tool. Okay, actually you boleh guna rotate tool ataupun you just boleh duplicate je. Macam ni pun boleh guys. Okay, tapi kalau you nak perfect lah kan, you nak dia punya size ni sama. Okay, dia punya gap, dia punya jarak antara screw dengan edges of the cassette ni sama, you boleh guna ni lah, reflect tu. Okay. And then, okay, now I want to create another copies of the same screws at the bottom of the cassette. So I select both of my screw, and then select reflect tool, klik dekat sini. Okay, so untuk kali ni saya choose horizontal. Click copy, and then there you go. Okay. This one. Okay. Now, okay, for the bottom rectangle, okay, you can create this rectangle ni by using rectangle tool,
and then draw. Okay, tak perlu sama sangat macam ni lah guys. Okay, let me align to the center. Okay, then. Alright. Okay, macam mana kalau saya nak, okay, saya nak tanya ni soalan guys. Ni semua mesti dah ngantuk lah ni. Lepas makan mesti ngantuk. Okay, macam mana saya nak buat macam ni? Saya nak dia move both of the anchor point at the same time. Saya nak dia punya jarak dia sama. Saya dah ajar itu. Saya dah ajar dekat dalam kelas. Macam mana? Kena guna apa? Kalau kita gerakkan macam ni, nampak tak? Kalau default dia akan gerak sama kan? Dia akan gerak same direction. Macam mana kalau saya nak dia gerak ke dalam? Guna apa? Guna apa ya kelas? Tekan alternate. Tekan alternate ya ke? Alternate? Klik mouse. Klik mouse? Klik. Saya nak dua-dua ni, point ni. Okay, dia gerak serentak ke dalam. Macam tu, dia gerak ke dalam serentak. Supaya dia punya size tu sama. Jarak dia sama. Macam mana? Okay, kita letak dekat sini. Okay, tak perlu select, tak perlu hold down apa-apa. Just klik dekat sini. So bila kita, and then, sorry guys. Saya kena select dulu anchor point dekat atas ni sebab kita nak, we want to move this anchor point. Okay, select this one and this one. And then you can use a scale tool. Okay, place the transformation point here, at the center here. Lepas tu je boleh gerakkan, tekan shift key untuk gerak into a straight line. Boleh tak? Boleh. Okay. Boleh. You kena guna skill tu. Okay, kalau you nak gerakkan anchor point. Okay. Alright. Okay lah, lebih kurang sama lah. Tak perlu sama sangat lah guys. Okay. Okay. And for this shape, this orange shape, okay, you boleh guna rectangle. Okay. Then align. Dia tak perlu sama sangat. Saya punya ni kecil sikit. Okay. Saya gerakkan dia sikit lah. Okay, saya tinggikan dia sikit. Okay, saya guna direct selection tu. Okay. Actually you guna ni pun boleh. You guna selection tu pun boleh. Okay. So if you notice the orange rectangle here, dekat atas ni the top line, the top corner have a bevel corner. Okay. So okay, you boleh select. Okay, ataupun okay, tak apa, kalau you tak malas nak select pun tak apa, you just guna selection tool ni, create the rectangle and then go to shape. Okay, and then put the value, maybe around 10. Oh, 10 is too small. Okay, maybe around 30. Alright, 30. And this one 30. And then change to bevel chamfer. Beza chamfer dengan bevel ni. Okay, sama je kan. Okay, alright. That's how we do it. Okay. And then for the rest of the object, I nak you buat. Boleh tak? And jangan copy paste guys. Okay, so nak you buat sendiri.
Okay, and then I want you to save it and I want you to upload on the chat. Okay? Boleh tak? Boleh tak saya dengar suara? Cakap boleh? Boleh. Okay, boleh Boleh. Okay. Kalau dah siap, saya nak semua share dekat chat, Zoom chat. Alright. Thank you. Okay, I give you around 15 minutes to do this. Okay, lepas tu tolong upload dekat dalam chat Jangan copy paste saya punya, saya tahu saya punya macam mana.
Alright. Okay, Amirah ada tanya, boleh tunjuk sekali tak reflect tool screw tu? Sebab buat tak jadi. Okay. Okay, saya tunjuk sekali lagi ya. Okay, so saya tutup ini. Okay, so saya kalau nak senang guys, buat guideline. Sorry, buat guideline. Guideline. So bagi di center lah. Okay. Make sure that you punya guide ni. Okay, you pastikan you punya guide dengan you punya base cassette tu. Okay. Pastikan dia align to artboard and then choose ni horizontal align center. Okay. Sekarang saya lock guides ni supaya dia tak bergerak. Okay. Dan saya juga create horizontal guide dekat sini, dekat tengah ni. Okay. Yang ni pun saya lock lah. Mana lock? Okay. So this one, okay, saya delete yang ni. Okay. Okay, so basically, okay, kalau let's say kalau you nak, sebenarnya you boleh juga just duplicate this one and then letak dekat sini. Okay. Okay, kalau you percaya dengan you punya instinct, kalau you rasa nampak macam sama, okay lah. Ya? Tapi kalau you nak accurately place your object, you nak dia betul-betul symmetry, better guna guidelines dan guna reflect tool. Okay. So untuk guna reflect tool ni, so okay, lepas you dah buat screw ni, you select, okay, groupkan dia supaya senang you nak select object. Okay, groupkan yang straight line dengan circle ni. Okay. Kena select object dulu. Then select you punya reflect tool. Okay. And then, okay, saya press alternate key. Okay. Press alternate key. Alternate key and then klik dekat sini. So, kenapa kita kena tekan alternate key? Kalau kita tekan alternate key and then kita klik kat sini, dia akan keluar this one, reflect option box. Okay, kalau you tak tekan alternate key, dia tak keluar benda ni. Okay, and then, okay, sebab okay, kita sekarang ni kita nak flip it vertically. Kita nak mirrorkan dia vertically. This one. So, flip vertical and then klik copy. Jangan klik OK guys. Kalau klik OK dia akan flip the original object. Okay, sebab kita nak create another copy of the same screw. So kita klik copy. Okay. Alright. Macam tu. Okay, boleh tak Mira? Wan, saya on Zoom dekat handphone. Kalau saya tunjuk gambar je boleh tak? Okay, boleh. Sekejap saya stop share. Apa awak nak share screen? Tak ada lah, belum lagi. Izwan, you nak share screen ke apa? Tak, bukan saya tunjuk gambar je lah. Okay, boleh. Awak nak, okay. Awak nak upload ke atau apa? Nak share screen? Ya, share screen lagi. Sekejap. Okay, yang reflect tool ni, kalau saya let's say saya letak, saya klik dekat sini. This one. Okay, dia akan flip dekat sini. Okay, dia punya length dia. Okay, the length between your screw and you punya transformation point ni, dia akan sama dengan dekat sini. Okay, so lagi jauh you punya transformation point ni dengan you punya objek, lagi jauh lah dia flip. Okay, macam ni. Okay, dia akan flip dekat sini. Okay, kalau you punya transformation point dekat sini, dia lagi jauh lah.
Okay, dia punya length between this point to this point sama macam ni. Macam sama dengan point from here to here. Okay, tak ada siapa nak upload ke? Susah ke buat? Tak siap lagi. Ni semua guna basic shape ni guys. Alright, kita buat this one. Let's create this. Let me show you how I create this rounded rectangle and objects inside. Okay. Okay. So for this one, okay, yang ni I guna rounded rectangle. Okay. So, okay, I press while drawing, I press my right arrow key so that I get a rounded corner. Okay. Dan ni I centerkan dia. I click horizontal line center, and then okay, this one circle ni. Okay, ni kena besar sikit. Okay, and then okay. I select my rounded rectangle using my direct selection tool, and then I just drag inwards. I drag my corner widget inwards so that I get a perfect round corner. Okay. Okay, let's say I nak size yang ni, atas ni, gap atas ni sama dengan bawah ni. Okay, so I boleh select both of the object. Okay, object yang the circle and the rounded rectangle, and I use my align to key object. Okay, I choose align to key object, and my key object is this one lah, yang rounded rectangle, sebab key object dia takkan bergerak. Okay, so I nak yang ni kita sama size. So okay, let me bring out my align panel. Okay, this one. So this one lah, vertical. This one. Oh, this one pun. Sorry, this one. Object. This one lah kan? This one. This one. Okay. So align to key object. We choose this one. Alamak. Align to key object. Click this one as a key object, and then choose vertical align center so that you get dia punya gap ni same size. Okay. And then, okay. Macam mana nak buat ni guys? Anyone can volunteer? Siapa tahu? Saya Pakai Macam mana bintang. saya nak buat ni? pakai apa yang bintang-bintang tu, lepas tu pakai Pakai direct. shape bintang. Yes, that's correct. Betul. Guna star tool. Okay.
Okay, so hold down shift. Okay, ni ada berapa lah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enam. Okay, 6. Okay. So this one, okay betul lah ni this one. Okay, so this one, okay saya nak kecilkan sikit. So saya tekan control key. Macam ni kot kan. Okay. Macam ni kot. Okay, macam ni lah kan. Okay, tekan shift key Kalau you tak tekan shift key, you punya star ni dia akan tak perfect lah. Dia tak dia tak nak dia rotate kan. So tekan shift key. And then okay, saya tak ingat ukur dia macam mana. Okay. Okay, so sekarang okay. Okay, let me move the star here lah. Okay, so for the inner corner, I nak dia rounded. Okay, kalau you perasan yang ni inner corner dia rounded. So, I use my direct selection tool, select the inner corner of the star. Okay, hold down shift key to select multiple anchor point. Then, I drag outwards. Okay. Macam ni lah. Okay. Then, I select my outer corner. Okay. Okay, you drag inwards. Okay, dia akan jadi macam ni. Saya tak nak shape rounded. Okay, saya nak shape chamfer macam ni. So I click corners here and then change to chamfer. Okay, tak sama sangat tapi okay lah macam ni. Alright. Dan letak dekat sini. Ni saya tak boleh buat yang tengah tu je, yang dia punya dalam tu. Yang ni you just tu je lah, tukar warna biru. This one saya tukar warna light yellow. Okay guys, by default kan, okay let's say you ada objek yang ada stroke, okay. Saya duplicate, okay. Okay, let's say, okay sekarang ni saya punya stroke ni 3 point. Okay, bila every time kita adjust, okay, adjust size objek kita, stroke ni pun dia akan adjust juga. Okay, kalau kita nak adjust size objek tanpa adjust the stroke thickness, kita nak stroke thickness tu maintain point tu, thickness dia, kita boleh klik ke transform, klik ke transform and then uncheck scale, strokes and effect. Uncheck this one lah kalau you nak you punya objek ni maintain stroke yang sama. Okay. So let's say, okay sekarang ni saya nak stroke 3 point. Sekarang ni saya nak objek saya walaupun saya besarkan kecilkan dia maintain stroke tu, size stroke tu which is 3 point. So kita boleh uncheck yang ni. Okay. Supaya bila kita resize, dia tak besarkan atau kecilkan kita punya stroke thickness. Okay. Alright. Dan ni pun sama, 3 point. Okay, sama. Okay, sekarang ni. Okay, select both. Okay, let's group it. Then we can use a reflect tool. Klik dekat sini. Okay, kalau you nak betul-betul perfect, okay. You guna guideline ni. Okay. Here.
and I click copy. Okay. All right. And then, okay, rectangle at the center. Okay, let's say, okay, saya dah buat rectangle. Kita boleh tekan alternate key. Okay, kalau kita nak adjust both side. Okay. Okay, and then kita kecilkan sikit. Okay, macam mana kita nak buat yang ni? Tips dalam ni. Siapa boleh volunteer? Beritahu. Ada banyak cara. Okay, you guys guna cara mana? Guna yang belakang tu. Inner. Yang this one. Guna belakang mana? Guna belakang. Draw inside. Yes, draw inside pun boleh. Guna shape builder tool boleh, draw inside pun boleh. Okay, so saya boleh, okay, saya nak guna draw inside lah. One. Okay, we are done. Belum siap lagi lah. Oh, this one, okay. Okay, straight line. Okay, this one ada straight line. Okay, saya rasa saya nak remove this 4 lines here. This one nak remove sebab saya tak perlu lagi. Okay. Alright. And then, okay, so 3 lines here. Okay, lines dia pakai stroke, dia tak pakai fill So apply color to the stroke. 3 point. Then apa lagi? Okay, this one too. And then this one, the light yellow bar. Kita boleh guna draw inside juga ni tapi tak apalah. Untuk ni saya malas. Okay. Ni lagi lah. Sikit lagi. Satu lagi screw. Okay, this circle and rounded rectangle. Okay, if you want to draw from a center point, okay, by default kan when you draw an object, dia akan start from top left corner. Okay, nampak tak? Dia start from here. Okay, if you want to you want to draw, start from center point. Okay, you can use hold down alternate key. And then press shift key if you want to create a perfect circle.
Ini it's a bit smaller. Bukan macam ni lah. Alright, so if I want to I want to create another copies at the right side. Okay, so I use my reflect tool. Click here. Okay, dah siap dah. You guys dah siap ke? Oh, ni saya lupa. Warna tak sama. Warna apa ni? Okay, yang lain dah siap ke? Okay, sebab kita nak buat, saya nak ajar macam mana nak buat opacity mask guna yang ni. Okay. Siapa? Okay. Syafiq dah siap. Kita tengok. Okay, Syafiq punya nice. Okay. Saya nak tunjuk macam mana. Okay, ni Syafiq punya. Okay. Sama ke tak? Okay, saya nak tengok takut. Okay, alright. Okay, you start copy paste yang bagus. Saya tahu saya punya macam mana. Okay. Okay, yang lain? Buat ke tak ni? Saya nak share screen macam mana? Dah send. Okay, alright. Okay, dalam Illustrator 2020 kan, you boleh unlock object. Okay. Okay, tadi saya dah unlock, you boleh unlock object by double click it. Okay. Unlock. Kalau you guna previous version, okay, version lama you kalau nak unlock, you kena pergi ke object, unlock all ataupun you kena unlock guna layers panel. Okay. Tapi dalam new features baru dalam Illustrator CC2 2020 ni, you boleh unlock object, individual object by double click the object, unlock and choose. Okay. Kita nampak tak? Okay, saya sekarang ni ada dua rectangle. Okay, satu adalah cassette ni, satu lagi background. So you tengoklah dia punya ni ha. Okay, dia ada line, dia akan ada apa tu, appear ball line dekat objek tu. So which one that you want to unlock? Okay, so this one saya tak nak cassette ni perfect square. Saya nak dia saya tak nak dia sharp, so I tak nak dia sharp corner, so I nak dia a bit rounded. Apa lah cassette? Okay, saya nak tengok. Okay, ada orang lain upload tak? Saya nak tengok. Okay, Anas punya. Cantik Anas punya. Oh, retro. Okay. Alright. Okay, saya tak kisahlah you draw macam mana, okay? Alright, now. Okay, saya nak you guys, you guys guna yang you punya ni, cassette ni. Okay, ataupun siapa yang tak siap tu boleh guna je saya punya ni. Siapa yang tak siap boleh open this file, cassette rotate opacity mask. Okay, so ini adalah reference lah. Jadi so you boleh guna yang saya dah provide untuk awak dekat sini.
So kita nak buat macam ni lah. Okay. Kita nak buat macam ni. Okay. Okay, saya guna saya punya ni je lah yang saya dah buat ni. Okay, yang ni okay, let me hide. Okay, if you want to hide your guide, right click and then choose hide. Hide guide. Okay. This one saya groupkan dia. Select all, group, and then saya resize dia. Okay. Okay, alright. Okay, sekejap saya nak tukar warna background ni kepada warna lain lah. Biru je lah. Okay. Okay, alright. So sekarang ni kan kita nak okay, okay, how to rotate an object. How to rotate an object. Kita nak rotate dia, nak sengitkan dia. Okay. Ada banyak cara. Okay. Salah satunya adalah dengan menggunakan bounding box kat sini. Okay. So, dia boleh rotate macam ni. Okay. Itu salah satu cara dia. Ataupun you boleh guna transform panel. Okay. Dia boleh klik dekat sini. Okay, contoh dia nak rotate 45 degree. Ni. Let me undo. Ataupun you boleh rotate dekat by double click. Go to transform and then choose rotate. Okay, so you boleh, let's say nak rotate 25. Click OK. Okay. Okay. You boleh guna rotate tu. Okay. Let's say I nak di rotate dekat sini. Across this point. Okay. Saya nak rotate dekat sini. So I hold down my alternate key. Okay. Ataupun you boleh tak, sebabkan kita bukan nak create another copy kan. So kita just boleh drag je dia. Oops, sorry guys. Kita boleh klik kat sini. Okay. Klik kat sini. And then kita boleh rotate dia. Okay. Sama kalau kita nak rotate dia dekat sini. Just klik kat sini and then kita move, drag the object. Okay. Okay. Okay, and then kita nak buat, okay, saya tunjuk. Okay, kita nak buat dia punya reflection. Okay, macam ni. Okay, dia punya reflection macam ni. So, kita, okay. So, kita boleh, okay, ada dua cara, ada banyak cara sebenarnya. Okay, salah satu cara ni kita just boleh duplicatekan dia, tekan alternate key, hold down alternate key and then drag. Okay. And then transform, reflect. Horizontal. Okay. Tapi kalau guna cara ni macam ni kita kena kita kena alignkan balik. Okay. So macam ambil masa sikit lah. Okay, untuk dapatkan perfect alignment. Okay. Cara kedua adalah dengan menggunakan reflect tool. Okay, yang kita belajar tadi. Reflect tool ni klik dekat sini. Klik mana-mana lah. Okay, kalau lagi jauh you punya klik, lagi jauh lah dia reflect. Contoh kalau saya klik kat sini. Saya klik kat sini kan. Okay, saya klik copy. Nampak tak? Jauh dia reflect. Okay. Sebab dia ikut ni. Dia punya length ni. Jarak ni. Okay. So jarak, dia punya length between yang ni dengan yang ni adalah sama. So kalau kita tak nak jauh sangat, janganlah letak jauh sangat. Okay. So kita klik kat sini. Klik copy. Okay. So
okay, so untuk dia punya reflection bawah ni, okay, saya nak dia a bit blur lah. Saya nak bagi dia effect sikit. Okay, dia blur sikit. So boleh pergi ke effect menu. Okay. Okay guys, kalau you notice kat sini ada Illustrator effect dengan Photoshop effect. Okay. So yang ni saya dah terangkan dah dekat dalam kelas. Okay, Illustrator effect adalah vector based effect. Okay. So bila kita cakap vector effect, vector ni dia effect ni dia tak pixelate Alright. Kalau Photoshop effect adalah raster based effect. Okay. So kalau you punya dia punya DPI dia low, okay. Dia punya DPI low, dia akan pixelate lah, okay. And kalau you nak adjust dia punya resolution dia, okay, you pergi dekat sini, effect, document raster effect settings, and then choose, and then dia akan pop up ni lah, okay. Okay guys, kat dalam dekat dalam SASM dia akan tanya how to change. Dia suruh kita tukar document raster effect kepada resolution dia kepada 150 ppi contoh dia. Okay, so kita kena pergi sini. Effect, document raster effect setting. Ingat guys kalau you nak tukar resolution effect in Illustrator, dia punya raster effect setting ni, kita klik dekat sini. Document raster effect setting. So kat sini adalah height. Okay, so we have a 3 type of resolution lah. 72, 150 and 300 ppi. Okay, so height ni sesuai untuk printing. Okay. Screen ni sesuai untuk web. Okay. Untuk web lah, anything that you want to put on, kalau you nak letak kat Instagram ke, anything yang appear on the screen. Okay. Alright. And then click OK. Okay. Okay. So saya nak apply Gaussian blur. So Gaussian blur is a Photoshop effect. So dekat dalam ni lah, kat bawah ni, blur, Gaussian blur. Okay, cuba kalau you guys tengok kan, bila saya increase dia punya radius ni. Okay, nampak tak? Kalau tinggi sangat kan, nampak tak dia berkotak. Okay. Sebab kita tak ada buat apa, sebab yang ni adalah sebab dia adalah raster effect. So that's why dia pixelate kalau tinggi sangat lah. Kalau below than that dia okay. Okay, so janganlah buat sampai 250 ya. So maybe around here. Okay. Alright. Okay, and then kita nak, okay. Okay guys, saya nak tanya macam mana kita nak buat, nampak tak dia, okay. Dia kan, bila kalau kita tengok dia makin ke bawah kan, dia makin transparent. Dia macam gradually disappear. Nampak tak? So kita kena guna efek apa? Nampak tak? Kalau saya, okay, let me unlock this one. Saya unlock yang ni. Nampak tak? Okay. Guys, macam mana saya nak buat efek macam ni? Okay, saya nak partially make the portion of the object disappear. Transparency gradient. Gradient. Apa nama full dia? Nama full dia apa? It's opacity mask. Opacity mask. Opacity mask. Okay. Oh, okay. Okay, kita panggil opacity mask. Okay guys. Saya takut waktu dia tanya soalan opacity mask. Okay. Opacity mask yang ni lah. Okay, if you want to
if you want to partially make your object transparent. Okay, you nak dia macam apa? You nak dia gradually disappear. Okay, you kena guna opacity mask. Okay. Okay, let me grab this. Okay, dia sama macam Photoshop. Okay, opacity mask Illustrator sama macam Photoshop. Okay. Di mana dia menggunakan warna grayscale untuk menentukan mana area yang solid dan mana area yang transparent. Okay. So kita kena create, okay, let's say sekarang ni saya nak the top of my cassette here. Okay. Ke atas ni saya nak dia solid. Saya tak nak dia transparent. Saya nak bawah dia sahaja transparent. Okay. So I create a rectangle from the rectangle tool. Okay. And then please remove the stroke color from the rectangle and then apply gradient. Okay, apply gradient. Okay. Alright, so sekarang ni saya nak cassette saya ni, atas ni dia solid, bawah dia transparent. Dia gradually transparent lah. Okay, so macam mana? Gradient tu saya nak letak macam mana? Dekat mana area putih, dekat mana area warna hitam? Atas putih, bawah hitam. Okay, ya betul. Okay. So saya select saya punya gradient tool ni. Okay. Okay, select. Okay, so you just so area yang warna putih ni, okay, dia akan solid and dia akan gradually disappear. Okay, bila dia ke bawah lah. Okay, something like this. Okay, you kena make sure that hitam ni, okay. Sekarang ni saya select. Okay, saya highlight lah. Okay, dua-dua ni. And then mana saya punya opacity mask ni? Kejap. Window, transparency. And then click make mask. Okay. Alright. And then, okay. Okay. Sekarang ni, kenapa macam pelik dia saya punya ni? Okay. You kena make sure that you punya black tu kan, warna black color is in rich black. Okay, warna yang rich black lah. So, kita nak adjust warna dia. Nampak tak? Dia tak transparent sangat. Okay, kat bawah ni dia macam tak berapa transparent. Okay, sebab gradient ni dia tak, gradient default gradient dan Illustrator ni dia tak not a rich black. So, kalau kita nak tukar kepada rich black, okay, so after you have click opacity mask, okay, so you click dekat sini, okay, untuk edit the gradient color, okay, and then click gradient. Okay, make sure that you punya ni itulah, you punya fill box ke atas untuk edit. Double click the, let me grab this. Okay. Double click this. Okay. Make sure that you. Oh, dia dah perfect. Sekejap saya check. Okay, sekejap. Double click ni and then go to here. Okay. You kena klik kat sini, ada klik dekat sini. This one. Yang ni dia, if you click this, this is a perfect black. Okay. So, bila you adjust. Nampak tak? Dia transparent, okay. Ataupun you boleh guna gradient tool ni and then adjust.
Alright. Okay, if you are done, okay, if you are done, click back the normal thumbnail. Okay, nampak tak dia keluar? Click to stop editing opacity mask. Okay, every time you are done with your opacity mask, sudah adjust dia punya gradient value tu, black and white value ni, you kena klik balik thumbnail normal mode ni. Okay, sama macam Photoshop. Okay, Photoshop pun kalau kita nak edit, kita kena klik dekat sini. Okay, lepas you are done, you kena klik balik normal mode ni. Okay. Yang blur tu masih boleh adjust kan macam mana? Sorry? Blur yang Gaussian blur tu tadi boleh adjust balik ke atau? Okay, boleh. Boleh. Okay. Kalau kita nak edit, okay, every time we apply effect to the object, okay kelas, setiap kali kalau you apply apa-apa effect dalam you punya object, kat you object you, dekat sini lah apa-apa effect lah. Kalau you nak modify, you nak adjust, kena guna appearance panel. Okay, jangan pergi balik ke sini, effect, Gaussian, pergi ke blur, Gaussian blur. Jangan buat macam tu guys. Sebab nanti dia akan create another new Gaussian blur effect. Kita nak double effect kat sini. Kita just want to modify the current effect. Okay. So pergi ke window menu, choose appearance. So you kena select object you dulu. Okay, select object you dulu. Okay, semua effect-effect yang you apply dekat objek, dia akan listed in the appearance panel. Tak kisahlah apa-apa, semua effect yang you apply. Okay, effect apa-apa kat sini, dia akan apply dekat dalam you punya appearance panel. So kalau you nak adjust the blur value kat sini, kalau you rasa alamak too blur lah, I nak reduce the blur effect. So select objek ni, click the effect. Okay, click to edit the effect. Okay, you boleh adjust. Okay, and then click OK. Let's say kalau you okay, contohlah mungkin tadi you you apply second effect kan, second double up the Gaussian blur effect ni, you boleh delete second effect ni by deleting it. Okay, so you select and then click the trash icon to remove it. Okay, ingat guys, ni penting apa-apa, okay, every time you want to modify or edit the current effects on your object, you have to use your appearance panel. Jangan pergi kat sini balik, pergi ke blur, Gaussian blur, unless you nak, kalau you memang nak double up the effect, okay, you memang sengaja nak create same new effect, go ahead lah, okay, you boleh buat lah. Tapi kalau you hanya nak edit and modify, pergi ke appearance panel, klik. Okay, so faham? Okay, yang lain macam mana, saya nak tengok kat dalam chat. Faham, siap. Share, atau you guys boleh share screen. Siapa-siapa nak share screen? Okay, saya stop sharing. Saya stop sharing my screen. Okay, saya nak anyone volunteer sharing. Okay, anyone? Oh, tidur ke ni? Mentang-mentang hujan kan? Tak tidur. Okay. Alright. Okay, Izwan malu pula. Okay? Yeah. Okay. You guys tak buat lagi Kalau tak buat lagi, okay, I'll give you 5 minutes. Okay, I'll give you 5 minutes buat opacity mask. Okay, Syami dah share.
Okay, Huda pun share. Okay, nice, nice. Cuma saya rasa Huda punya dia, okay, saya share sekejap saya tengok macam dia macam tercrop sikit. Okay, saya tahu sebab apa. This one nampak tak dia macam tercrop sikit ni. Mungkin sebab rectangle you tak cukup besar. This one kan. Dia punya ni kan, rectangle ni kemungkinan lah. Macam ni kan. Oh ya, ya, sorry. Okay, thank you. Let me share my screen. Okay, yang Huda punya ke tak pasti aku punya ni. Okay, nampak tak? Kalau you guys notice nampak tak? Dia macam tercrop kat sini. Kan? Okay, dia tercrop kat sini sebab mungkin you punya rectangle ni tak cukup besar. Okay? You kena adjust dia. Okay? Dia jadi kalau you punya ni macam, nampak tak? Dia akan jadi macam ni. Okay, pastikan you punya rectangle ni cukup besar. Okay, kalau you nak edit dia punya opacity mask ni, klik dekat sini. Klik dekat sini ya. Klik dekat sini, this one. Okay? Alright, so kalau you tercrop macam ni, okay, you can adjust lah, you besarkan sikit. Okay? And if you are done, you are satisfied with the result, okay, click back the normal mode. Okay? Okay, so saya tengok ada beberapa orang dah share. Anas besar betul dia punya size ni. Okay, Amir pun dah buat. Okay. Okay, thank you guys. Okay, saya suka orang share-share ni. Okay, this means that you guys tak tidur lah. Okay. Okay, this one. Ini pun cantik kan? Very retro. Alright. Ada someone nak tanya soalan ke? Okay guys, can you mute your microphone? Dah. Alright, sekejap saya check. Alright. Okay, boleh tak nak you create new document?
Okay, saya tak kisah size apa. Just use a common. Okay, saya nak you, I want you to use a web preset. I nak you choose minimum. Minimum preset. Okay. Nanti kadang SCA dia tanya soalan macam ni. Okay, dia nak kita create new document using web, using a minimum preset on web. Okay. On web preset. Okay. And then click create. Okay, nanti kan dia ada satu soalan ni kan guys. Okay, dia ada bagi ellipse or circle. Okay, dia tanya soalan. Okay, saya dah ajar you guys dekat dalam kelas. Okay, dia suruh kita convert circle ni kepada shape teardrop tu. Macam mana nak buat? Ingat tak? Ada siapa nak volunteer? How to convert this circle shape? Circle shape. How to convert this circle shape to a teardrop shape atau water drop shape. Macam mana? Saya dah ajar kat dalam semua kelas saya dah ajar. Jadi tajam tu je. Macam mana? Siapa-siapa volunteer? Klik dia punya point. Okay. Guna apa? Guna tool apa? Guna direct selection tool. Yes, that's correct. Guna direct selection tool. Ke point mana? Yang atas tu. Yang paling atas. Paling atas. And Bukan then? dekat atas tu. Yang kat convert atas. Convert jadi tajam. Ya, okay. You boleh klik dekat sini. Okay, ataupun you boleh guna properties panel dekat sini. This one. Okay. Alright, so you kena move up dululah. Okay. Hold down shift key if you want to move the anchor point to a straight line. Okay, dia akan tanya soalan macam ni tau. So be prepared. Okay. Okay, jap. Alright. Okay, boleh turn off you punya mic. Alright, and then apa je jap Okay, sekejap Okay, sekejap Okay, let's say saya nak create a flower. Okay, bunga saya nak create bunga. Okay, macam mana saya nak setiap kelopak bunga ni, okay, dia mempunyai gap yang sama. Okay, kalau saya buat manually macam ni, susah tau, kan? Okay, macam mana kita nak buat objek bunga ni, shape bunga ni dengan cepat dan perfect? Kena guna tool apa? Kalau saya buat manually macam ni, dia tak berapa, tool. dia tak berapa praktikal lah. Okay, tak cantik. Guna rotate tool. Okay, macam mana guys? Tool apa? Rotate tool. Control D. Rotate tool. Yes, correct. Okay, betul. Okay, kita boleh. Power je. Okay. Alright. Okay, let's say saya nak. Okay, saya nak. Okay, kita boleh guna shape builder tool ni. Okay, tak. Ini saya just nak tukar warna dia. Saya nak setiap warna ni berlainan. So.
Okay, something like this, okay? Okay. So let's say saya nak create create a perfect flower lah, okay? Anggaplah ni flower, okay? Bunga. Dia punya petals, flower petals. Okay, and then you can use your rotate tool. Okay. First you need to select the object. Use a rotate tool and then hold down alternate key. Okay. And hold down alternate key dan kita klik dekat anywhere lah dekat bawah ni. Okay. Alright. Okay, saya letak 36. Dan klik copy dan press D. Alright. Okay, semua ingat kan macam mana nak buat ni? Ingat. Ya, ingat. Okay. Okay, alright. Okay, saya nak you cuba try buat yang ni. Exercise clock. Okay, dalam folder number 5 ni. Okay, saya nak buat open file clock. Okay. Okay. Saya nak you buat yang ni. Ni dia pakai border kan. Okay, to do this, okay, kita boleh guna rotate tu. Okay, so kita kena, okay, because you want, let's say you want to have the gap, you want to distribute the spacing evenly between the numbers, okay, atau between this rectangle. You kena kena buat sikit, kena buat sikit mathematic calculation lah, okay. So 360. Sekejap saya buat. Okay. Rotate tool, klik dekat sini, select dulu ni and then select your rotate tool. Okay, and then hold the alternate key. Okay, sebab kita nak dia rotate across this point, klik dekat sini. And then, okay, so kalau let's say you nak dapatkan you nak evenly spread the numbers evenly. So 360 divide, okay, you kena tulis macam ni lah, okay, sebab dia ada macam ada apa tu, macam ada built-in calculator kat dalam ni. 3 and then click copy. Oops, alamak, sorry lagi. 360 divide 12 and then click copy and then straight away press Ctrl D to repeat the previous action. Okay. Okay, so macam tu. Alright. What else? Okay. So you guys nak tanya apa-apa ke? Kita take 15 minutes, boleh? Okay guys, boleh tak? Ada soalan nak tanya? Okay. Okay, semua okay? Kalau malu nak cakap, okay, kalau malu nak turn on mic, Miss. boleh chat Yes?
Miss, boleh Yes, yes. tunjuk balik yang skill tu tak? Yang anchor Okay, point 2 scale tu. tu. Yang mana ya? Yang Okay, alright. Sure. apa? Okay, tahu. Okay, alright. Okay. Ya, untuk rectangle ni. Okay. Okay, so you boleh tak turn off you punya mic? Okay. Okay, so okay, this one. Okay. By default kan kelas, let's say kalau kita nak gerakkan top anchor point ni kan. By default, okay, kalau kita move, bila kita select multiple anchor points, contoh kat kiri dan kanan ni, bila kita gerakkan dia akan move into the same direction. So macam mana kalau kita nak dia, okay, kita nak dia move, kita nak dia gerak, okay, facing each other. Okay. Kita nak yang dua point ni dia gerak, dia move facing each other. Okay. So you boleh guna, so you kena select dulu, dia punya anchor point kat sini. And then select you punya scale tu. Okay, scale tu. And then, okay, sebabkan okay, dia dah, oops. Okay. And then, okay, dia letak kat tengah lah. Tapi sebabkan dia dah automatically letak dekat tengah ni. So, you just boleh click and drag. Okay. Okay. Macam tu. Boleh tak? Okay, saya ulang balik Create rectangle. Select anchor point. Okay. Select anchor point. So, you boleh guna scale tool ni untuk okay, untuk move anchor point. Okay. Macam ni. Okay, boleh tak? Tadi siapa tanya tadi? Boleh buat tak? Boleh. Macam mana nak dapat bilangan jam tu? Saya cuba guna 45 dapat. Jam tu? Aha. Yang jam tu macam mana? Okay, jam ni, okay. Alright, so kita nak, okay, dia kan. Okay, alright. Macam ni, okay. Let's say kalau, okay, sekarang ni, okay, kalau let's say saya just letak je nombor apa-apa yang saya nak kat sini kan. Contohnya saya letak, let's say saya letak 47 lah, contohlah. Contoh je, bila saya klik copy, dan saya press Ctrl D, nampak tak? Dia punya gap tak sama tau. Okay, nampak tak gap dia? Dia punya jarak antara point ni tak sama. So macam mana kalau kita nak create, kita nak rotate, dia punya jam tu, nombor tu sama. Okay, so kita kena buat, kita kena bahagi. Okay, select your rectangle, select you punya rotate tu, klik dekat sini. Okay, kena hold down alternate key Kena hold down alternate key sebab kita nak bring out this rotate option box. Okay. Okay, so dekat dalam okay, ada berapa nombor? 12 lah kan? So satu lingkaran, kalau kita belajar matematik kan, satu lingkaran ni 360 degree, betul tak? So kita kena bahagi 12 nombor lah. Okay, sebab kita nak dapatkan perfect. Kita nak dia punya spacing antara huruf tu, nombor tu sama. Okay, so 360 yang ni memang kena tu lah, 360 bahagi 12. Okay, sebab ada 12 nombor. So kita klik copy. Okay, and then okay, straight away press Ctrl D to repeat the previous action. Okay, kita terus press Ctrl D untuk repeat balik action yang kita buat tadi. Boleh tak? Boleh. Tadi cuba 45.
dia 15 minit sekali. Oh. So sekarang dah boleh dah? Boleh. Sekarang? Okay, alright. Okay, how about others? Macam mana? Okay, how about you, Ellen? Okay. Alan good too. Ada yang tanya Saat tu kat dalam chat. Okay, Saat. Aduh, saya kena kalkulate lah Saat. So dalam, kalau Saat ke minit? Bagi 60 je. Oi, Saat. Boleh ke Saat? Mana ada Saat lah. Saat. Minit lah kan? Dia punya tu. So you kena tu lah. You kena bahagilah dengan berapa? 60. Kan? OPF. Saya create another ni. Okay, guys, let's say kalau you nak you nak create another copy and then you want to directly place on top of your previous object. Okay? Click copy, Ctrl C copy and then press Ctrl F. Bila you press Ctrl F, nampak tak? Dia akan place on top of that your previous object. Okay, and then yang ni saya buat lain lah. Warna hijau lah, okay. Ni saya buat kecil sikit. Okay, sekejap yang ni. Okay, yang ni saya ni, this one. Okay, this one. Okay, saya groupkan dia. Okay, ni saya dah groupkan dia. Okay, yang ni kita nak buat saat pula. Dia punya saat ke minit? Minit lah kan? Saat. Saat. Pening aku ni. Okay, kita buat rotate tu, klik dekat sini and then 360. Betul ke ni macam tak? Ni 360 bahagi 60. Tu kan? Bagi 60 ke? Bukan bagi 60. Betul lah. You buat lah. Dah jadi. Boleh tak? Udah. Okay. Alright. Okay, ada apa nak tanya lagi? Okay. Saya consider tak ada apa-apa soalan. Okay, kita take 5 Okay, 15 minute break. Okay, thank you class.